start buat Foodpanda ni daripada tahun 2015 dan sekarang ni dah masuk tahun 2022. So saya masih bertahan dengan Foodpanda ni hampir 3 tahun. Jadi sepanjang saya bekerja sebagai rider Foodpanda ni lebih kurang 3 tahun ni, saya rasakan yang tahun ini adalah tahun yang paling agak rasalah dia punya sakitnya nak dapat order tu. Sebabnya kalau dulu saya boleh kata masa PKP lah, paling busuk pun 1 jam nak dapat 2 order tu tak adalah sakit sangat. Cuma yang zaman sekarang ni nak dapat 1 order pun perit kan. Ya, pernah terjadi pada saya. Saya ambil waktu bekerja dalam 3 jam dan hanya dapat dalam 6 order saja. So kalau biasa dulu 3 jam ni saya boleh je buat dalam 15 ataupun paling sikit 10 order lah, okay, kalau main-main. Tapi sekarang ni nak dapat 1 order tu guys memang sakit sangat-sangat. Saya terpaksa round ke hulu ke hilir semata-mata nak dapatkan order. Kalau dulu saya duduk trafik di satu tempat, confirm lah order akan masuk tak saya. Kadang-kadang dapat dah 1 jam tak ada order. Kadang-kadang tu 1 jam 1 order guys. Memang sakit, memang perit. Sebab kalau tak ada order, dia memberi kesan kepada gaji. Dan untuk video kali ini saya akan berkongsi kepada anda 6 punca yang menyumbang kepada kurangnya order kepada rider pada hari ini. So, kepada anda baru sahaja menonton channel ini, saya ucapkan selamat datang dan jangan lupa tekan butang subscribe. Kerana setakat ini saya hanya berkongsi pasal cerita Foodpanda dan pada masa yang sama saya berkongsi kepada anda macam mana nak buat duit sampingan. Mana kata kalau tak ada order tu sambil-sambil buat Foodpanda, korang boleh cari side income tanpa mengganggu kerja hakiki korang. InsyaAllah ianya membantu korang untuk mendapatkan side income. Jadi antara faktor yang menyumbang kepada kurang jumlah order adalah harga makanan dalam aplikasi yang terlalu tinggi ataupun mahal. Kalau korang perasan dan korang tengok, harga dekat kedai lain dan harga dalam app Foodpanda lain. Sebab apa? Ini kerana Foodpanda ni dia mengenakan charge kepada vendor. Mana apabila vendor berdaftar dengan Foodpanda atau menggunakan servis Foodpanda ni, diorang akan dikenakan beberapa persen lah. Saya kurang pasti berapa persen tu. Tapi peniaga tak boleh nak jual harga di kedai sama dengan harga di dalam apps kerana peniaga dia terpaksa cover beberapa cas tambahan yang dikenakan oleh Foodpanda. So oleh kerana nak cover bayaran kepada Foodpanda ni, vendor ataupun kedai makan ni terpaksa menaikkan harga jualan. Sebagai contoh, kalau di kedai RM3, dalam Foodpanda mungkin dia orang terpaksa jual dalam RM6 ataupun RM9.5. So ini adalah salah satu punca kenapa order menjadi slow, sebab mungkin pengguna rasa harga makanan terlalu mahal dan tak berbaloi dah nak beli. Dan faktor yang kedua adalah bertambahnya aplikasi food delivery di Malaysia ni. Kalau korang tengok, semakin hari semakin banyak company-company baru yang telah menawarkan servis yang sama. Sebagai contoh, GrabFood, Shopee Food, Maxim, Tapau, Asia ataupun app yang terbaru sekarang ni Misi Rakyat. So, diorang ni semua menawarkan servis yang lebih kurang sama dengan Foodpanda, iaitu menawarkan servis perhantaran. Jadi, apabila banyak sangat aplikasi ni, ianya menjadi persaingan lah antara sesama company ni. Dan bila bertambahnya aplikasi ni, ia memberi ruang kepada pelanggan ataupun customer untuk membuat pilihan. Diorang akan compare lah servis apps mana yang bagus. So kat sini pentingnya adalah servis. Kalau servis tu sebuah aplikasi tu baik, so pelanggan akan lebih cenderung untuk memilih apps mana yang lebih baik. Sebagai contoh dari segi harga ataupun dari segi servis kecepatan rider menghantar makanan. Faktor persaingan inilah yang menyebabkan pelanggan mempunyai banyak pilihan nak order di mana. Yang ketiga, mungkin ianya berpunca daripada faktor ekonomi. Dan korang tahu, bukan negara kita sahaja yang mengalami masalah Covid, seluruh dunia mengalami masalah Covid. Dan disebabkan Covid ni juga ramai yang kehilangan pekerjaan. Apabila ramai yang tak ada pekerjaan, jadi pelanggan ataupun customer lebih memilih untuk berjimat cermat dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu, mana mereka akan berhati-hati untuk berbelanja. Dan faktor yang keempat mungkin berpunca daripada rider yang terlalu ramai. Sekarang ni kita tengok rider lebih ramai daripada vendor. Dan pada masa sama, kerja delivery ini telah banyak menarik minat orang-orang muda untuk membuat pekerjaan ini.
Dan kenapa SQ mengambil terlalu ramai rider ni, saya kurang pastilah, sebab saya bukannya orang office. Mungkin orang office ada sebab-sebabnya yang tersendiri, tapi dari sudut pandangan peribadi saya lah, sepanjang buat kerja ni, rider ni ada bermacam-macam ragam. Ada yang jenis pancu bekerja, ada yang rajin bekerja, dan ada juga yang jenis sondak bila bekerja, seperti ni acuh tak acuh bekerja. Ada yang jenis yang suka masuk lewat, ada yang suka buat no show ni dia ambil jadual tapi tak masuk bekerja, dan ada juga yang jenis yang suka tolak order. Dia ambil order yang dia rasa mahal dan dekat dia ambil, yang jauh-jauh dia pending. So mungkin dari faktor itu menyebabkan banyak order tempahan tu menjadi pending, dan dari situ mungkin company rasa dia perlu tambah rider sebagai backup untuk menyelesaikan segala order-order yang telah dibuat oleh pelanggan. Itu pada pandangan saya. Kadang-kadang vendor ni dia close tab. Punca vendor close tab ni antaranya lah, kadang-kadang ada masalah dengan SQ sendiri, di mana dia orang tak dapat lagi bayaran daripada SQ. So saya ada pengalaman ni lah, 2-3 kedai dia memang tutup tab. Saya tanya kenapa tutup tab? Sebab company belum lagi bayar duit dia orang, sedangkan duit tu dia orang nak guna untuk rolling balik perniagaan mereka. Ini adalah salah satu puncanya yang menyebabkan order berkurangan. Pentingnya vendor ni. So apa guna ada apps jika tak ada vendor? Rider ramai tapi vendor yang kurang. So inilah puncanya. So apabila mereka tutup tab, yang kena tempias ni adalah rider takkan tak ada job. Vendor tutup tab ni sebagai tanda protes lah, kerana mereka tak dapat bayaran lagi. Dan yang terakhir ialah sikap buruk sesetengah rider juga menyumbang kepada kurangnya order. Saya cakap berdasarkan kepada rider yang attitude yang tak baik lah. Attitude rider yang baik saya tak kata, tapi segelintir memang ada rider yang bersikap agak kasar dengan customer, membuatkan customer menjadi serik dah nak order. Kadang-kadang ya betul, customer pun tidak selalunya betul. Ada je customer yang bermasalah dengan banyak kerenahnya, tetapi kita sebagai rider ni kenalah ambil cara yang lebih baik. Maksudnya kita perlu menyelesaikan sesuatu masalah tu dengan cara yang baik. Ada kalanya betul customer ni memang bermacam-macam perangai dan kerenah. Saya sendiri akui dan saya sendiri pernah hadap benda tu. Tetapi sekalipun bila kita bergaduh dengan customer, walaupun kita menang, tetapi di sebaliknya hakikatnya kita tetap kalah. Sebab apabila kita tidak memberi servis yang baik kepada customer tu akan masuk fed up dan dia tak akan order dah dengan kita. Tambahan pula sekarang ni dah banyak dah aplikasi apps yang lain. So bila rider yang buat masalah kepada customer dia akan cari apps lain. Sebagai contoh, kalau kita sendirilah, kalau kita berhadapan dengan orang biadab, adakah kita akan guna balik servis dia tu? So rugi pada kita nak orang gunakan servis kita tapi kita tidak beri servis yang baik kepada orang. So memang customer akan lari kepada apps yang lain. Jadi ini hanyalah pendapat peribadi saya. Apa yang saya kongsikan ini adalah berdasarkan pengalaman saya sepanjang saya buat anda ni. Jadi saya rasa setakat ini saja perkongsian video saya pada kali ini. Yang belum subscribe, tolong subscribe. Kita jumpa lagi di video akan datang.